InsyaAllah. Baik, kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita dapat bersama-sama pada tengah hari ini. Alhamdulillah, dalam satu perbincangan berkenaan dengan antara fokus yang kita buat insya-Allah ialah untuk menghadapi kebangkitan, dan untuk kita menghadapi kebangkitan ini kita telah pun sampai kepada saat-saat yang digambarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ata sanah may yujaddidu laha dinaha. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Daud ni. Bagaimana Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa sesungguhnya Allah akan mengutuskan untuk umat ini di atas setiap 100 tahun ataupun permulaan 100 tahun orang yang akan memperbaharui agamanya. Jadi kita sekarang ini sedang menghampiri ataupun mungkin sebahagian pandangan telah pun memasuki era 100 tahun, iaitu setelah kejatuhan Osmaniyah di Turki. Dan kita telah melihat bahawa setiap 100 tahun itu akan ada berlaku perkara yang disebut sebagai tajdid. Tajdid itu iaitu orang ataupun mereka yang akan memperbaharui agama ataupun akan menaikkan semula kekuatan semangat agama itu. Bermula dengan mungkin salah satunya ialah Imam ataupun Umar, Sayyidina Umar bin Aziz ataupun Khalifah pada 100 hijrah yang pertama. Kemudian Imam Asy-Syafi'i contohnya 200 tahun yang pertama. Kemudian Imam Surais, Ibn Surais 300 tahun, dan seterusnya lah sampai ke 400, 500 tahun Imam Al-Ghazali dan sebagainya, yang digambarkan antara para mujaddid, para orang yang mentajdidkan agama ini. Jadi insya-Allah kita sedang menghampiri ataupun sudah pun sampai kepada waktu di mana kita akan berhadapan dengan 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Dan insya-Allah bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih itu, bagaimana setiap 100 tahun itu akan berlaku sesuatu yang besar yang digambarkan sebagai tajdid. Dan di sinilah pada hari ini insya-Allah kita akan memulakan satu tajuk, iaitu berkenaan dengan persiapan al-hijrah. Persiapan hijrah dalam konteks menuju kepada tajdid. Jadi ini kita akan buat secara bersiri. Insya-Allah ini adalah siri yang pertama. Insya-Allah kita akan habiskan dalam rangka untuk kita mempersiapkan diri kita dalam berhadapan dengan tajdid tadi, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah ayat 218.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah dan orang yang berjihad pada jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain pula Allah menggambarkan wallazina jahadu wallazina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah wallazina awwaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Di suratul Anfal ayat 74 Allah gambarkan, dan orang-orang yang beriman, orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad dan yang berjihad pada jalan Allah untuk menegakkan sistem Islam, dan orang-orang yang memberi kediaman, yang memberi pertolongan kepada orang yang berhijrah, iaitu Ansar. Jadi dalam ayat ini Allah bukan hanya menyatakan tentang kepentingan untuk kita beriman, berhijrah dan juga berjihad, tapi Allah memasukkan lagi satu golongan, itu wallazina awaw wa nasaru, itu mereka yang dan orang-orang yang membantu ataupun orang-orang yang memberi pertolongan, atau disebut ansar kepada orang-orang yang berhijrah. Itu ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya. Lahum maghfiratun, pada mereka itu akan diberikan keampunan, wa rizqun karim, dan mereka akan diberikan rezeki. Jadi inilah yang digambarkan oleh Allah SWT tentang 4 golongan. Jadi sebenarnya bukan hanya amanu, itu orang beriman, bukan hanya hajaru, orang yang berhijrah, ataupun jahadu, orang yang berjihad, itu orang-orang yang ansar. Ansaru itu orang-orang yang menolong. Jadi maknanya dalam ayat ini Allah menggambarkan 4 golongan ini adalah golongan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya, orang yang akan diberikan keampunannya, diberikan limpah kurniaannya, rizqun karim, rezeki yang mulia, rezeki yang dekat, rezeki yang dekat. Dalam ayat yang lain Allah gambarkan allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jadi orang-orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan juga dengan diri mereka, a'zamud darajat. Jadi mereka ini adalah merupakan orang yang paling mulia, yang paling tinggi, a'zamud darajat, paling agung, paling tinggi darjatnya indallah, di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang yang berjaya. Jadi 3 prinsip ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu al-iman wal hijrah dan juga orang yang berjihad. Jadi berjihad dan berhijrah itu adalah merupakan salah satu daripada perkara yang akan menjadikan seseorang itu mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sinilah kita lihat daripada ayat-ayat yang kita baca di sini, kita melihat bahawa sebenarnya hijrah itu adalah sesuatu yang wajib. Hijrah ni wajib. Hijrah ni bukan sunat. Bukan kita boleh fikir, tak nak fikir, boleh buat, tak nak buat, kerana digariskan sama macam orang yang beriman. Kalau kita kata iman itu wajib, maka hijrah juga wajib, dan begitu juga bukan saja hijrah wajib, jihad juga merupakan satu yang wajib. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita, apabila berlaku kebangkitan Islam, maka al-iman wal hijrah dan wal jihad itu adalah merupakan suatu kewajipan. Ya, sebab itulah kita perlu sama-sama memahami akan perkara ini, barulah kita faham bagaimana kebangkitan Islam akan berlaku di akhir zaman. Jadi bukan hanya sekadar kita tahu tentang Pakatan Jahat, tahu tentang kronologi, kita kata Zionis, kita tahu apa yang mereka rancang, senjata mereka, perancangan mereka, strategi mereka. Tetapi yang lebih penting sebenarnya ialah bagaimana kita ingin menyelesaikan, ataupun bagaimana kita ingin duduk di dalam solusi, penyelesaian untuk berhadapan dengan
dengan akhir zaman ini. Dan inilah yang penting, yang penting. Sebab tu setelah kita membincangkan banyak perkara berkenaan dengan kronologi kejahatan Zionis, kita dedahkan, kita bongkarkan kejahatan-kejahatan mereka, termasuklah senjata biochemical, biological weapon, chemical weapon. Mereka juga menggunakan pelajaran sebagai senjata. Mereka menggunakan bukan sahaja pelajaran, mereka menggunakan kesihatan sebagai senjata, mereka menggunakan kepimpinan sebagai senjata. Jadi kita dah hurai panjanglah benda itu dalam siri-siri yang lepas. Jadi pada hari ini kita ingin menyambung tentang solusinya, insya-Allah. Dan kita akan berfokus kepada al-hijrah, sempena dengan hijrah. Kerana sekarang ini kita dah rasakan terlalu dekatlah, terlalu dekat dengan peristiwa may yujaddidu laha dinaha, iaitu mereka ataupun orang yang akan mentajdidkan agama dia terlalu dekat. Jadi untuk kita mentajdidkan agama itu, maka salah satu prinsip yang perlu kita faham sungguh-sungguh ialah al-hijrah. Al-hijrah. Jadi hijrah ini pada hari ini kita akan tengok dalam bahagian pertama ini, kita akan melihat bahawa hijrah itu apakah maksud hijrah, dan kemudian kita akan cuba tengok bagaimana kita boleh cuba laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi hijrah ini secara umumnya kita pun tahu berasal daripada bahasa Arab. Secara harfiahnya at-turku, harfiahnya cara bahasanya dia maknanya at-turku ini maknanya meninggalkan. Jadi hijrah ni maknanya meninggalkan. Kalau kita kata orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu orang-orang yang yakin kepada Allah dan sebagainya, mentauhidkan Allah. Tapi hijrah ini maksudnya meninggalkan. Jadi tak cukup sekadar kita kata saya yakin dengan Allah, saya boleh beriman dengan Allah, saya percaya kepada rukun iman, tetapi kita tidak meninggalkan perkara yang disuruh tinggalkan oleh Allah. Jadi kita lihat bagaimana meninggalkan sesuatu yang digambarkan sebagai buruk tadi itu, ataupun sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka itu, maka dia adalah merupakan salah satu daripada perkara yang wajib, bukan sunat. Dan hijrah itu kita melihat di sini bagaimana kita ambil daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kita kata hakikat hijrah ini. Bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang berhijrah itu? Al-muhajir, man hajara ma nahallahu an. Jadi seorang yang berhijrah itu adalah seorang yang meninggalkan apa yang nahallah, apa yang Allah larang pada dia, anhu, pada dia tadi. Jadi ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seorang yang berhijrah itu adalah merupakan seorang yang meninggalkan perkara yang Allah larang. Jadi apabila kita beriman tetapi kita tidak melaksanakan hijrah itu, maka dia termasuk dalam dosa. Jadi orang tak berhijrah ni dosa, berdosa. Sebab itu sebab wajib. Kenapa wajib? Sebab kalau tak buat dosa, buat dosa. Jadi al-iman itu merupakan perkara yang mesti ada, itu nombor satu. Benda yang fardhi, yang merupakan keyakinan kita. Kemudian al-hijrah itu ialah benda yang kita kena buat secara fardhi juga, seorang kena buat juga, dan juga secara jama'i, secara bersama-sama. Jadi tak boleh buat seorang-seorang. Jadi kita lihat konsep hijrah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia bukan hanya sekadar melaksanakannya secara seorang-seorang individu, tetapi dia buat secara jama'i, secara bersama-sama. Sebab tu hijrah ni dia lebih tersusun, sebab dia membawa kepada organisasi. Sebab tu kita bersama dengan organisasi ni juga dia menjadi wajib jugalah. Sebab kalau kita nak buat hijrah tapi kita tidak ada jamaah, tidak ada sahabat, tidak ada saudara-saudara yang sefahaman ataupun yang sama nak beramal tadi, maka kita akan tak boleh nak hijrah. Kita boleh buat secara fardhiyah sahaja, itu tidak memadailah. Dan kemudian lepas itu jihad, wajahadu fi sabilillah. Jihad juga adalah merupakan satu amal yang kena dilakukan secara fardhi, secara seorang-seorang, iaitu menjihad lawan diri kita, dan juga secara jama'i, secara jama'i.
Jadi maknanya di sini kita lihat bagaimana bila iman itu wajib, hijrah itu wajib, jihad itu wajib, barulah kita sempurna amalan kita. Dan kemudian dalam ayat yang Allah gambarkan tadi, ayat suratul Anfal ayat 74 itu, dan Allah menggambarkan pula ada lagi satu kewajipan, iaitu wallazi na'awaw wa nasaru, iaitu mereka dan orang-orang yang membantu orang yang berhijrah. Jadi bila sebut hijrah ni, dia bukan hanya kita buat sesuatu, meninggalkan sesuatu, tinggalkan tempat dan sebagainya, kita akan tengok nanti. Tapi dia juga perlu kepada bantuan. Yang sunnahnya macam itu. Sebab itulah peristiwa hijrah berlaku, bukan main berlaku macam itu yang buat je tak. Tapi Nabi rancang. Nabi telah mengatakan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an ke Madinah sebelum hijrah ke Madinah tu. Jadi dia hantar di sana supaya Mus'ab bin Umair ni seorang yang petah bercakap. Dia seorang sahabat yang petah bercakap. Dia pandai bercakap, pandai berbicara, dia bila cakap tu bukan hanya sekadar cakap, dia boleh meyakinkan orang. Dia bukan hanya pandai pidato, tapi dia boleh menyentuh hati. Hari ini kita lihat, terutama di pentas-pentas politik, ramai orang berpidato. Dia cakap je, tak tahu poin apa, tapi cakapnya berapi-api. Jadi orang terpengaruh dengan cakap yang berapi-api. Tetapi di dalam percakapan itu, isinya ataupun sesuatu yang menghidupkan hati itu mungkin tak ada. Jadi kenapa orang terpengaruh dengan cakap yang berapi-api, macam debat, orang berdebat, terpengaruh dengan debat tadi? Sebab dalam perkataan itu ada sihir. Dan sihir ini dia boleh masuk ke dalam subconscious mind kita tanpa kita sedar, dalam cakap tu. Jadi bagaimana orang boleh terpengaruh? Kerana dia akan pergi kepada subconscious, otak di bawah sedar. Dan kemudian selepas tu dia terikut je lah, dia ikut aja. Kecuali mereka yang ada yang otak di bawah sedarnya diikat dengan pegangan yang kuat, itu akidah. Itu diikat dengan akidah, diikat dengan iman, barulah dia tak akan terpengaruh. Jadi sebab itu orang yang beriman, orang yang berakidah, orang yang berilmu, beriman, yang ada akidahnya, yang mengamalkan, yang hatinya diisi dengan iman tadi, dengan yang bersih tadi, dia mendengar perkataan-perkataan orang yang bercakap di hadapannya, maka dia akan dapat nilai sama ada cakap itu cakap yang baik, yang ada kekuatan, yang ada isi, ataupun cakap kosong, dan dia tidak akan terpengaruh. Tapi hari ini, oleh kerana hati kita tidak diisi dengan iman, ataupun hati kita begitu jauh dengan iman tadi, sehingga menyebabkan apa saja yang datang kepada kita, dia akan masuk dan akhirnya menjadi satu yang mempengaruhi kehidupan kita. Jadi sebab itulah dalam hal ini kita amat memerlukan bantuan. Sebab itu di dalam berhijrah ini, Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal itu ada orang yang membantu, orang yang membantu, wallazina na'awaw wa nasaru, itu orang-orang yang membantu dan orang-orang berhijrah. Jadi sifat Ansar itu, ataupun sahabat-sahabat Ansar kalau zaman Nabi dulu, adalah merupakan salah satu daripada perkara yang menjadi sunnah. Ya, sebab tu kita kena ada juga sifat, bukan sahaja nak berhijrah, tetapi juga nak membantu orang-orang yang berhijrah. Itu sifat Ansar. Jadi orang yang sempurna, dia bukan ada 3 saja prinsip tadi: iman, hijrah, jihad. Dia ada satu lagi, dia mampu membantu Ansar. Jadi kemampuan untuk membantu itu adalah satu yang menyempurnakan hijrah. Ya, sebab itulah kebangkitan di akhir zaman ini, insya-Allah, mengikut bacaan dan tanda-tanda yang ditunjukkan oleh para ulama yang mengkaji, ulama-ulama yang muhakkikin, ulama yang bersih hatinya, yang mendapat ilmunya daripada kajiannya, pandangannya, dan dari basirahnya daripada Allah, menyatakan bahawa kebangkitan akhir zamannya akan berlaku 2 fasa. Man yujaddidu laha dinaha, ni 2 fasa. Fasa yang pertama ialah fasa kebangkitan di sebelah timur Nusantara. Jadi insya-Allah akan ada kebangkitan di Nusantara. Fasa yang kedua
fasa kebangkitan di Timur Tengah, bermula dengan di Mekah dan seterusnya akan pergi ke Madinah dan akhirnya dia akan pergi ke Palestin, di mana disitulah kebangkitan yang akan menghancurkan Dajjal dan tenteranya. Jadi bila Nabi menggambarkan yang tersuratnya kebangkitan disebut tentang akan ada tentera-tentera dari timur dan sebagainya, maka dalam yang tersiratnya ialah kebangkitan akan bermula dari Nusantara. Jadi ini yang digambarkan oleh ulama-ulama yang mengkaji, insya-Allah yang mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya yang menjadi masalah kepada kita pada hari ini iaitu kita masih lagi jauh dari sudut kesedaran untuk kita membina kekuatan. Kita masih lagi jauh dari sudut hijrah tadi. Baik. Ya, sebab itulah kita lihat di sini sebagai prinsipnya untuk kita nak sama-sama mempersiapkan kekuatan hijrah tadi, kita mesti duduk dalam tarbiyah. Jadi prerequisite kata perkara yang diperlukan sebelum hijrah ialah al-iman. Jadi al-iman ni maknanya kita perlu duduk dalam proses membersihkan hati. Jadi sebab itulah nak tajdid ni, nak bangkit ni tak cukup dengan sekadar kita buat kumpulan, kita buat platform, kita teriak Allah Akbar, Allah Akbar, kita nak menang undi, setakat tu je. Menang jadi menguasai parlimen, menguasai DUN, ataupun kita boleh kata kita buat ekonomi Islam dan sebagainya. Jadi kekuatan hijrah, kekuatan jihad dan menegakkan Islam itu, dia tidak bermula dengan sesuatu yang di luar daripada iman. Mesti bermula daripada iman. Dan iman itu bukan hanya sekadar kita kata perkara yang bersangkut paut dengan rukun iman, tetapi dia meliputi seluruh aspek kehidupan, seluruh aspek kehidupan. Jadi al-iman maknanya orang yang hijrah mesti duduk dalam proses tarbiyah, wajib. Jadi duduk dalam proses tarbiyah itu wajib. Bagaimana kaedah syarak, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib itu tidak dapat dilakukan melainkan dengan perkara tersebut, maka perkara itu menjadi wajib. Kita nak semayang, tak sah semayang tanpa ambil semayang, wuduk. Maka mengambil wuduk itu wajib. Jadi begitu ya, hijrah tak boleh buat melainkan mesti beriman. Kalau kita tidak beriman, tak boleh hijrah. Walaupun kita nak hijrah, walaupun kita pergi duduk kat Mekah, walaupun kita pergi duduk kat Madinah, nak hijrah, walaupun kita nak tukar daripada tak pakai tudung kepada pakai tudung, nak tukar image kita, kita kata nak jadi orang yang baik, tapi kalau iman tidak tertingkat, iman tidak diproses, iman tidak dididik, maka hijrah tidak akan berlaku. Ini sunnah. Ini sunnah yang Nabi tunjuk pada kita. Maka sebab itulah digambarkan dalam ayat-ayat tadi, wajib kita duduk dalam proses beriman pada Allah. Dan untuk duduk dalam proses beriman pada Allah ini, maknanya kita mesti duduk dalam proses tarbiyah ruhiyah. Wajib. Wajib tarbiyah. Maknanya roh kita ni wajib dididik, ditarbiyah. Bukan hanya sekadar kita boleh semayang puasa, boleh berzikir, boleh baca Quran. Itu amalan, beramal. Tapi beramal macam mana? Disebut amal yang tarbawi, amal yang mendidik. Amal yang mendidik. Sehingga iman itu menguasai hati kita, menguasai emosi kita, perasaan kita, naluri kita. Ini contoh. Jadi hari ini kita ingat kita dah dikuasai oleh iman. Kenapa? Kerana kita dah pakai kopiah, dah ada janggut, janggutnya panjang, kan? Ada jubah, jubahnya cantik, ada sorbannya tebal. Kita ingat dah beriman. Belum. Kita ingat kita dah boleh bangun malam, dah beriman. Belum. Beriman ni proses untuk nak kenal Allah dulu. Itu iman. Al-iman al-awwaluddin ma'rifatullah. Ni bukan hadis, ni kata-kata ulama. Jadi iman ni kita kena faham betul-betul. Al-iman mesti bermula dengan kenal Allah. Maknanya bila kita dah ada kesedaran, maknanya dah ada syahadah. Kita dah mengucap 2 kalimah syahadah. Maka bila dah mengucap 2 kalimah syahadah, maka pada ketika itulah kita mesti wajib
masukkan diri kita dalam proses untuk nak mengenal Allah. Mengenal Allah ni dia ada dia punya cerita, dia panjang ceritanya, proses ni. Contohnya apa? Contoh nak mengenal, macam mana nak kenal Allah? Tak cukup sekadar kita tengok langit, tengok bumi semua. Ini semua Allah jadikan. Tak cukup. Apa tanda masa saya belajar sekolah agama, darjah 1 sekolah agama tauhid, mengenal Allah. Sekolah agama Johor dulu. Orang Johor tahu. Bila belajar sekolah agama ni, apa tanda Allah ada? Maka dia kata adanya alam ini. Ada alam ini, ada Allah. Jadi itu mengenal anak-anak tak apa. Peringkat kanak-kanak tak apa. Apa tanda Allah ada? Ni pokok ada, semua ada ni. Allah ada lah. Habis kalau pokok tak ada, alam tak ada, Allah ada tak? Tak boleh jawab lah. Jadi mengenal Allah setakat anak-anak boleh. Tetapi mengenal Allah bagi seorang yang nak bangkit di akhir zaman, dia mesti kenal Allah dengan sempurna. Maknanya kalau tidak sempurna pun mendekati kesempurnaan, iaitu mengenal bukan hanya dengan akal, tetapi yang lebih penting mengenal dengan hati. Yang bila sebut hati ni lah yang susah. Hati yang susah. Hati kita, di mana hati kita sekarang? Contoh kan, hati kita lebih kenal kan movie daripada hati ni kita kenal Allah. Sebab tu bila tengok cerita-cerita, kita boleh menangis, boleh sedih, boleh seronok, boleh suka, boleh duka kan? Tapi bila kita buat dosa, tak boleh terasa sedih. Kita buat jahat, tak boleh terasa berduka cita, menyesal. Tak boleh, kerana hati kita tak kenal Allah. Padahal Allah memerhatikan kita buat dosa, padahal Allah memerhatikan kita buat jahat di depan dia dengan cara terang-terang. Tapi hati kita tak rasa sedih pun, tak rasa malu pun. Maksudnya hati kita tak kenal Allah lagi. Seolah kita buat dosa tu, Allah tak tengok kita buat dosa. Contohlah yang sebut kat sini. Sebab tu sebenarnya kan, hijrah ni satu proses yang kita kena faham. InsyaAllah kita akan pergi kepadanya nanti. Tapi beriman pada Allah ni lah yang menjadi asas kepada hijrah. Kita tak akan boleh hijrah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada berlaku artis kita berhijrah. Artis kita berhijrah, pakai tudung, mula sembahyang, alhamdulillah ramai yang. Tapi lepas beberapa ketika dia patah balik pula. Tinggalkan semula tudung tadi, contohlah Kenapa? Kerana ketika dia berhijrah tadi, mula-mula tadi kita sebut hijrah, alhamdulillah ada kesedaran, ada semangat yang menyentuh hati dia, maka dia hijrah. Adalah iman dan yakin. Tetapi selepas beberapa ketika, al-iman dan al-yakin tadi, keimanan tadi tidak diproses, tidak ditarbiyah, akhirnya iman tu menurun. Syaitan pun duk bisik, syaitan pun duk buat macam-macam, akhirnya iman tu tercabut. Maka ketika itulah dia meninggalkan semula syarak, perkara-perkara syariat tadi. Sebab tu mufti wilayah yang lama mufti Selangor, Mufti Selangor pernah mengatakan dalam salah satu statement dia kata apa? Ramai yang keluar Islam, murtad ni ialah orang yang baru masuk Islam. Saudara yang baru masuk Islam banyak keluar Islam. Kemudian di kalangan saudara yang baru masuk Islam tu pula kan, yang banyak keluar Islam ni anak-anak dia. Anak-anak dia. Jadi orang masuk Islam ni kan, hatinya telah dikosongkan oleh Allah daripada dosa, diisi dengan iman, dengan cahaya, dengan satu keyakinan. Sebab tu orang masuk Islam ni dia boleh menangis. Dia boleh menangis. Tapi kenapa dia boleh keluar Islam? Kenapa? Kerana al-iman tadi menjadi sikit habis. Sebab apa? Tidak duduk dalam proses iman. Sebab tu kita pun sama juga. Hari ni kita ingat kita dah beriman dah, tapi rupa-rupanya iman kita terlalu jauh. Sebab tu kita nak tinggalkan kejahatan kita susah. Nak berhijrah, meninggalkan kejahatan kita susah. Kan? Tinggalkan apa? Cuba kita fikir apa maksiat kita buat sekarang ni. Suka mengumpat, suka fitnah, suka melihat benda haram, suka mendengar benda haram, suka buruk sangka pada Allah. Banyak dosa-dosa kita kan, banyak. Jadi cuba kita tengok satu-satu dosa kita tu, cuba kita tinggalkan. Maksudnya kita tarku ataupun aturku, kita tinggalkan hijrah. Tak maulah dosa, nak tinggalkan.
Atau tidak tinggalkan benda yang Allah larang tadi kan. Senang ke susah? Susah. Kenapa susah? Kerana al-iman. Masalah al-iman. Ya sebab itulah di akhir zaman ini perkara yang penting bukan sahaja beriman, bukan sahaja Islam, tetapi memperbaiki iman, meningkatkan iman, dan kita meningkatkan Islam. Al-islah itu lebih penting. Jadi maknanya bukan sekadar muslim, tapi menjadi muslih. Maknanya muslim ni orang yang Islam, muslih orang yang boleh baiki diri dia. Sebab apa? Sebab bila kita berada dalam keadaan ujian di akhir zaman ini sampai peringkat kemuncak ujian ni, kita tak boleh berfikir dah, tak boleh logik dah. Contohnya kan, Dajjal datang. Bila Dajjal datang, wallahu alam, daripada tanda-tanda yang besar semua dah berlaku. Tanda besar dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewujudan, kehadiran Dajjal semua dah berlaku. Tanda besar. Tanda kecil lagi banyak dah berlaku. Cuma dia tak keluar lagi je. Dia tak isyihar. Bila nak isyihar tu kita pun tak tahu. Semua Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam. Tapi andainya dia isyiharkan diri dia, maka kemuncak, maknanya kemuncak ujian fitnah daripada Allah datang kepada hamba-Nya melalui asbab Dajjal tadi. Maka pada ketika itu fitnahnya sampai peringkat apa? Sampai peringkat kita tak boleh guna akal kita dah. Dah tak boleh guna akal kita. Contoh apa ujian yang sampai kita tak boleh guna akal kita kan? Kita sayang sangat dengan anak kita, sayang sangat. Pergi kerja teringat, travelling teringat, pergi buat apa teringat, anak, sayang sangat dengan anak. Tiba-tiba anak kita yang sedang comel, sedang baru nak belajar berjalan, cerdik, dah pandai panggil nama kita, abah ke ayah ke umi ke ibu, dah pandai nama, senyum dia, menawan hati kita, tiba-tiba meninggal dunia. Anak yang paling kita sayang. Ada orang sampai peringkat hilang akal. Ya Allah, kenapa ambil anak aku? Apa dosa anak aku ni? Ya Allah, apa dosa anak aku ni? Anak tak ada dosa. Allah ambil anak kita. Sampai peringkat tak boleh terima, meratap teringat anak. Sehingga tindakan yang dibuat sampai ada yang peringkat maknya nak bunuh diri pun ada juga. Itu anak. Kalau suami mati pun mati gitu juga. Kalau isteri itu bergantung sepenuh pada suami tadi, ataupun isteri pun begitu juga. Kalau suaminya bergantung kepada isteri dia, meninggal orang yang kita sayang, meninggal orang yang kita dekat sangat dengan kita, kita sampai peringkat tak boleh, sampai ada orang bunuh diri. Sampai bunuh diri. Itu bahagian keluarga. Kadang-kadang kita tumpu pada kerja pula. Bayangkan kita dibuang kerja, bayangkan kan? Kemudian kita tahu pula kita nak kena bayar hutang ni, macam-macam hutang pula. Nak bagi makan apa, nak dapat kerja bukan senang sekarang ni. Contoh, dibuang kerja. Jadi kita tengok ujian Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah akan test kita sampai peringkat tak boleh fikir logik. Maknanya tak boleh nak rasional. Yang ada hanyalah hati saja. So ketika itulah hati yang diuji, dia akan jadi sedih sangat. Dan kalau dia tidak ada iman, bunuh diri. Ataupun diberi kebaikan, nikmat, diberikan sesuatu yang baik, diberikan pangkat, gaji, dapat. Contohnya orang menang loteri, main loteri kebajikan masyarakat. Kita ada loteri kebajikan, padahal loteri itu haram kan. Loteri kebajikan, itu tarbiyah masyarakat. Jadi dia menang loteri 1 juta ringgit dapat. Gajinya kan, kais pagi makan pagi, kadang-kadang tak ada gaji, tak ada untung, tiba-tiba dapat 1 juta. Seronok sangat kan? Papa tak boleh fikir dah, seronok sangat. Tinggal sembahyang, tinggal orang tua, tinggal semua kan? Enjoy, pergi sana sini, makan, beli tak apa-apa kan? Tak boleh fikir dah.
Patutnya 1 juta ni, aku ni tak ada duit, tak ada apa. 1 juta ni patutnya kurang-kurang ni fikirlah, mungkin ini boleh buat modal ke, contoh lah. Fikir. Tak boleh fikirlah, guna enjoy, akhirnya tahu duit habis duit. Jadi ujian Allah ni sama ada sukanya, dukanya, sedihnya, ancamannya tadi, sampai peringkat maksimum hati ni, perasaan ni, emosi. Tak boleh guna logik. Jadi Dajjal keluar besok, dahsyatnya ujian Dajjal, akal kita tak boleh nak fikir dah, ikut aja. Tak boleh nak fikir dah, ikut. Kalau kita tak ikut dia mati. Kalau semua orang ikut, takkan aku tak ikut. Majoriti ikut Dajjal semua, takkan aku tak ikut. Takut. Kalau kita tak ikut, kita tak dapat kerja, tak dapat makan, kita dah lapar, siapa nak bagi makan anak-anak? Dia tak boleh fikir logik lah. Jadi yang ada adalah hati. Ini kemuncak ujian, maknanya Allah tengok, Allah uji ke hati kita. So apa yang boleh memegang hati kita? Al-iman. Yang boleh pegang hati kita iman sahaja. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Jadi hari ini pula iman kita ni dah jadi luntur, jadi lemah. Macam orang kata macam kulit bawang, macam itu. Jadi sebab tu hari ini kita lihat, bila kita dah menyampai kepada 100 tahun ni, kita kena tengok sungguh iman kita. Saya bagi satu contoh kali ini. Yang lebih teruk lagi, kita nampak kita semayang dah, puasa dah, berdakwah, buat benda-benda baik-baik ni, tapi rupanya yang kita buat tu bukan atas dasar iman, tetapi nafsu. Ini popular lah kan, contohnya kan, poligami, berkahwin 1, 2, 3 dan 4. Kenapa kahwin? Kesian kat dia, dia janda, anak ramai, OKU lagi anak dia, dia janda, dia anak dia ramai, dia seorang-seorang, dah lama tak ada suami, kesian kat dia. Poligami ni kan sunnah, nak tolong orang. Jadi logiknya tu sebenarnya bukan datang dari iman, tapi datang dari nafsu sebenarnya. Betul tak? Logik betul lah. Nak tolong orang perempuan, ada anak-anak sebagainya. Tapi bila kita berkahwin, 1, berkahwin 2, berkahwin untuk memecahkan yang 1 tu, dah tak jadi sunnah kan. Kahwin 2 sunnah, kahwin 3 sunnah. Tapi bila berkahwin itu tidak ada persiapan yang betul, sehingga akhirnya memecah belahkan. Hak ni putus, kahwin 1, putus 1. Itu tak sunnah. Dia yang sunnahnya kahwin 1, tambah 1 lagi, makmur, ada pengisiannya, keluarganya. Kemudian kahwin 3 pula, ada pengisian, tak bergaduh, tak pecah belah. Jadi sebab tu kalau nak kahwin ni, kena carilah isteri yang boleh faham. Kalau kita kata nak tolong, tapi nak sebut kat sini tidak berlaku begitu. Jadi sebenarnya nafsu. Sembahyang ikut nafsu. Macam mana sembahyang ikut nafsu? Kita sembahyang ikut yang kita nak, bukan sembahyang ikut yang Allah nak. Macam gitu. Sekadar sembahyang ni, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, baca pun tak ingat. Apa yang Allah nak? Allah suruh kita, wa aqimis solat, dirikan solat. Allah suruh kita dirikan solat. Allah bukan suruh kita buat solat kan. Jadi sembahyang yang tidak berserta dengan khusyuk, yang tidak berserta dengan proses untuk bersifat mengagungkan Allah, merendahkan diri kita, ada sifat-sifat zahir dan batin tadi, maka sembahyang itu bukan yang Allah nak. Allah nak komplit, tapi kita ambil yang kita nak, sekadarnya aja. Sembahyang sekejap je, kita kata sembahyang macam burung patuk padi gitu kan. Kita tak kisah khusyuk tak khusyuk, Allah terima tak kisah. Itu sembahyang ikut nafsu. Sembahyang tapi ikut nafsu. Ini lebih teruk lagi. Al-iman yang ada tu terlalu nipis sehingga kita boleh tipu Allah di hadapan dia, padahal kita yang tipu diri kita sendiri. Nampak macam sembahyang, orang semua nampak sembahyang, pergi sembahyang Jumaat, pergi sembahyang hari raya, nampak macam sembahyang, tapi sembahyang nak tunjuk-tunjuk kat orang.
Semayang nak riak, contohnya. Semayang tak ingat Allah, terputus daripada Allah, lalai. Jadi nak sebut kat sini, semayang pun boleh ikut nafsu. Jadi sebab itulah iman ini perlu diproses, perlu duduk dalam tarbiyah iman. Dan bila kita sebut tarbiyah iman ni, kita perlu faham maksudnya mula kenal Allah tadi, macam mana nak kita mentauhidkan Allah. Macam mana nak tauhidkan Allah ni? Kalau kita tidak boleh mentauhidkan Allah, macam mana sistem jahiliyah yang ada pada hari ini mengajak kita mensyirikkan Allah, maka pada masa itu Dajjal datang, insya-Allah kita tewas. Kita tewas. Jadi sebab tu kalau kita benar-benar ingin duduk dalam suasana tajdid, maka kita kena duduk dalam tarbiyah. Tarbiyah ni bukan belajar, mengajar, bukan. Macam kita datang ceramah, dengar FB, dengar kuliah dekat YouTube, itu bukan tarbiyah. Itu hanya proses tau'iyah disebut. Tau'iyah ni proses nak mendapatkan hidayah, mendapat ilmu. Tarbiyah ni apa? Tarbiyah ni proses nak mendidik, membentuk, mengislah diri kita. Proses untuk membina akhlak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Proses untuk membina kekuatan ubudiyah kepada Allah, lillahi wahdah, hanya kepada Allah semata-mata. Dan proses untuk membina kekuatan dalam rangka untuk membina kekuatan, membina sistem Islam yang hakiki, yang sebenar. Jadi tarbiyah ni bukan hanya sekadar dengar ceramah. Dengar ceramah ni fasa kosong. Fasa kosong ni maknanya apa? Fasa baru nak dapat hidayah. Jadi tarbiyah ni untuk mendapatkan taufik dan inayah Allah. Apa makna taufik? Maknanya yang pertama sekali, nak mendapatkan hidayah ni proses dengar ceramah, dengar kuliah, baca kitab, dengar tazkirah, bagi tazkirah. Itu proses tau'iyah. Proses yang pertama, proses mendapatkan ilmu, proses mendapatkan hidayah. Tarbiyah ni yang mana? Tarbiyah ni untuk mendapatkan taufik daripada Allah. Apa maksud taufik? Kekuatan, kemampuan untuk kita melaksanakan hidayah Allah. Kita tahu sembahyang wajib, tapi kita tak sembahyang. Maksudnya ada hidayah tak? Ada hidayah, sebab kita tahu. Ada ilmu, tahu, ada hidayah, ada petunjuk. Tapi taufik, kekuatan nak sembahyang tak ada, maka kita belum lagi duduk dalam tarbiyah. Di tarbiyah ni Allah merupakan proses untuk melahirkan at-taufik dalam kehidupan kita, secara ringkas macam itu. Dan kemudian tarbiyah ditingkatkan sampai kepada peringkat disebut at-takwin, membentukkan yang sempurna. Di sinilah disebut inayah. Maknanya al-hidayah, at-taufiq, inayah. Inayah apa? Menyempurnakan, kesempurnaan dalam beramal. Itu inayah. Maknanya kita bukan hanya boleh sembahyang. Itu maknanya tarbiyah lagi. Baru nak proses diri kita, kita dapat khusyuk dalam sembahyang. Itu inayah. Maknanya hidayah. Kemudian lepas tu kita teruskan dengan proses untuk membentuk kita supaya boleh beramal dengan ilmu, taufik. Kemudian kita nak menyempurnakan amalan tadi dengan ikhlas, dengan tawaduk kepada Allah, dan kemudian dengan istiqamah, sehingga akhir dengan husnul khatimah, berakhir dengan kebaikan, mati yang baik. Dari husnul khatimah barulah disebut inayah, taufik dan inayah. So ini semua tarbiyah. Jadi tarbiyah ni dari proses. Sebab tu kita kena faham. Kalau tidak, kita ikut sistem hari ini, cukup sekadar mengajar je, puas hati sekadar buat program ceramah saja. Sekali ceramah, sejuta datang. Tapi berapa ramai yang daripada penceramah dan yang ikut ceramah yang boleh mengamalkan, yang boleh mengamalkan ilmu yang ada dalam ceramah tadi. Dan bagaimana penceramah tadi nak membentuk, membina pula, mentarbiyah. Jadi sebab tu saya pernah tegur beberapa orang alim. Masa saya belajar dulu, ada seorang ulama alim ni, tak sebut nama lah, kalau sebut nama semua tahu. Dia daripada kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, sampai kuliah maghrib, sampai habis. Tiap-tiap hari penuh.
Waktu satu hari tu lepas zuhur, lepas main Jumaat, ziarah rumah dia. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya dengan Ustaz satu soalan, boleh ke? Boleh, silakan. Ustaz buat ceramah ni daripada pagi subuh sampailah malam, kadang-kadang tahajud lagi, buat program, buat lagi ceramah. Adakah itukah kerja kita ataupun ada lagi? Soalan. Masa tu saya masih baru lepas SPM. Saya tanya dengan Ustaz tu. Ustaz tu tengok, berarti kamu dari mana ni? Saya orang biasa je Ustaz, saya nak tanya soalan ni sebab saya tengok Ustaz tu buat puluhan ceramah. Lepas tu Ustaz tu kata apa? Tak cukup. Kita kena didik, kena tarbiyah, kena asuh orang yang dengar ceramah tu. Disebut teori. Tapi ana tak mampu, dia kata. Saya tak mampu. Antumlah yang buat. Disebut macam tu. Jadi dia kata, oh, jadi maknanya ada orang bahagian tarbiyah pada ceramah, ada orang bahagian tarbiyah. Yang susah ceramah ke tarbiyah? Agak-agak. Yang susah nak bagi ilmu ke nak mendidik? Yang susah nak mendidik. Sebab dalam mendidik dia ada proses dia. Ceramah bagi je lah. Bagi, dapat tak dapat belakang dia. Yang datang seorang, dua orang, ceramah bagi je tak. Yang datang sejuta, bagi. Tapi nak mendidik, apa maksud mendidik ni? Antaranya proses disebut, antaranya takhali ni apa? Membuang kerosakan kita. Nak buang kerosakan, siapa yang boleh nak bimbing kita? Melainkan murabbi, orang yang boleh tengok kita, dia nampak kekurangan kita, dia pun bimbing kita. Jadi tarbiyah ni dia ada proses takhali. Ni bahasa tasawuf. Kalau bahasa tarbiyah harakat Islam, dia panggil mu'alajah al-uyub, merawat keaiban, merawat rawasib jahiliyah. Itu namanya perkataan-perkataan tarbawiyah, perkataan yang mendidik dalam bentuk haraki. Kalau kita ada belajar fiqh haraki, ada tu. Kalau tasawuf ni takhali apa? Nak buang sifat ujub kita, sifat riak kita, sifat yang dah jadi darah daging kita tapi jahat, kita nak buang. Sifat-sifat yang zalim, yang gelap, mazmumah. Jadi kita buang. Bukan senang. Contoh minta maaf kita bagi contoh. Kita dah biasa merokok. Nak buang rokok senang susah. Kita dah biasa mengumpat. Jumpa je mesti cerita pasal orang. Tak cerita pasal bos, pasal penolong bos. Tak cerita pasal penolong bos, cerita pasal kawan kita grup lain. Tak cerita pasal ustaz grup lain pula. Mesti cerita. Dah biasa mengumpat. Nak buang mengumpat senang susah. Dah biasa ambil rasuah, nak buang rasuah, dah biasa susah. Jadi maknanya bagaimana kita nak buang kelemahan kita? Itulah proses tarbiyah, islah. Itu salah satu, ada banyak lagi. Jadi macam mana ni? Dajjal dah dekat nak datang, tapi sifat yang gelap, mazmumah banyak dalam diri kita. Tahu tak kita? Macam mana Dajjal akan kacau, akan rosakkan orang beriman di akhir zaman. Dia beriman, dia Islam, dia beriman, tapi Allah akan rosakkan. Macam mana? Dia akan rosakkan. Dajjal akan melihat hati seorang tu, dia akan melihat dan kemudian dia akan tengok di mana kelemahan dia. Di situ dia akan attack. Contoh, seorang qadi, seorang mufti, seorang menteri agama, maka dia berjumpa dengan Dajjal ataupun tentera Dajjal. Di mana dia akan attack dia? Dia tengok, oh, dalam hatinya sayang kepada pangkat, sayang kepada jawatan, sayang kepada gaji, jusra, sayang. Maka dia akan attack kat situ. Dia suruh apa? Senang aja. Buat sesuatu yang dia nak. Kalau tak buat, letak jawatan. Maka dia takut kehilangan jawatan, takut kehilangan pangkat. Maka tak apa Datuk, tak apa Tuan, tak apa Datuk Seri, Tan Sri, saya buat. Kenapa? Walaupun benda itu melanggar syarak, tapi hati ni ada perasaan takut hilang dunia. Maknanya hubbud dunia, cintakan pangkat, cintakan kan kita kata apa ni, gaji yang tinggi, populariti. Maka di situ Dajjal akan masuk. Sama dengan kita.
Ada tak kelemahan kita? Banyak. Tapi bila kita tidak proses kelemahan kita, tidak perbaiki keaiban kita tadi, maka Dajjal datang, dia akan tengok, orang ni suka perempuan, maka akan bagi perempuan, datangkan perempuan. Dalam hatinya ni, walaupun dia semayang, janggut dia panjang, rajin puasa, rajin buat dakwah, tapi hatinya suka, minat dengan perempuan cantik, maka dia datang dengan perempuan cantik. Perempuan cantik bukan pelacur, dia tak hantar pelacur. Sebab tahu kalau hantar pelacur, dia tak akan tengok pun. Dia hantar perempuan cantik yang mungkin ada pakai tudung labuh, mungkin pakai jubah, yang nampak elok, nampak baik, nampak salihah. Maka datang, tanya soalan, akhirnya terpikat, tapi nak kahwin tak boleh, sebagai sebagainya, akhirnya berzina. Dia tak hantar pelacur. Tapi itulah nampak dah sebut sini. Kalau orang yang ada agama ni, dia datang bukan pelacur datang, astagfirullah, tak tengok dah. Tapi yang datang tu mungkin orang yang bertanya soalan, janda, anak dara dan sebagainya, anak dara tua, quote Andalusia, bukan tua, lanjut usia. Minta maaf, bukan anak dara tu, anak dara lanjut usia. Dia bukan tak laku, dia sahaja nak pilih ustaz-ustaz ni. Ustaz-ustaz pula sebenarnya pakai kahwin baru. Ustaz-ustaz ni banyak kahwin muda kan. Jadi umurnya 30-an. Dia tak nak cari orang biasa-biasa ni. Dia pun beriman. Akhirnya dia jumpa ustaz ni, tanya. Ustaz tu pula bawa kematian isteri ke apa agaknya kan. Kalau ikut jalan elok tak apa. Skandal, banyak skandal. Dia kena berlaku. Kenapa? Ada kelemahan disebut rawasib jahiliyah, karat-karat jahiliyah yang ada dalam diri kita ni, yang kita tak nak proses, tak nak buang, tak nak tinggalkan. Yang inilah besok Dajjal akan jadikan sebagai saluran untuk dia mengalahkan kita. Ini penting. Jangan sebut pasal hijrah kalau kita tidak mau duduk dalam tarbiyah. Nanti besok jangan terkejut, tiba-tiba Imam Mahdi yang sebenar keluar mengisytiharkan dirinya, dan kita nampak tanda-tandanya memang benar. Inilah dia yang dinantikan, Al-Mahdi yang dinantikan. Tiba-tiba satu dunia tolak dia, kita yang ada kelemahan pun tolak dia juga. Ini perkara-perkara yang sebut. Sebab tu kita kena mempersiapkan. Yang saya sebutkan, musuh merancang 2025 nak kontrol semua sekali. 2025 hujung nak kontrol semua sekali. Musuh merancang. Ini kajian saya lebih daripada 30 tahun. Musuh rancang 2025 dia nak kuasa satu dunia. Agamanya, ekonominya, kesihatannya, dari sudut sosialnya, masyarakatnya, projeknya, politiknya, semua. 2025 itu perancangan mereka. Seandainya Allah izin berlaku, maknanya mereka ni buat perancangan, dan kemudian Allah izin jadilah perancangan tu, maka Dajjal akan keluar. Sekiranya Allah izin Dajjal keluar pada masa itu, sekiranya Allah izin, maka bayangkan kita masih banyak kelemahan yang kita tak nak bertaubat pada Allah, maka kita akan ikut Dajjal. Wa iyazubillah min zalik. Jangan kata hijrah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Jangan kata berhijrah, berjihad. Iman pun kita tak lepas. Kenapa? Kerana kita tidak duduk dalam proses tarbiyah. Jadi nak kena faham proses tarbiyah. Macam mana Nabi mendidik sahabat-sahabat, nak kena faham. Sayyidina Umar bin Khattab yang penuh dengan kekuatan pemikiran yang tajam, hati yang begitu keras pada masa itu. Keras dengan pandangan dia. Ada pandangan dia sendiri. Dia kalau cakap, orang lain tak boleh nak awal dah. Ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia memang jenis orang yang tegas, berpendirian teguh, duduk dalam tarbiyah Nabi. Hati jadi lembut. Satu ketika duduk di sebelah
Kaabah. Kemudian dia mendengar seorang sahabat membaca ayat-ayat Al-Quran tentang neraka Allah. Pengsan. Macam pertama kali dengar, pengsan, hatinya lembut. Nak sembelih, nak sembelih kambing ke, jadi kesian. Orang yang duduk di bawah perhambaan keras, maknanya dia suruh dia tu dilatih dengan kekerasan dan sebagainya. Bilal bin Rabah, Sumayyah, Yasir, itu semua hamba. Macam mana bila iman masuk, Nabi proses, Nabi didik, tarbiyah sahabat-sahabat sehingga menjadi manusia yang luar biasa, manusia yang unik, sehingga Allah menggelar mereka, sahabat ni, radhiyallahu anhum, Allah redha kepada semua. Macam mana? Kerana mereka duduk dalam tarbiyah. Okey, bila kita sebut iman, mesti ada tarbiyah hati. Hati mesti ditarbiyah. Sekarang ni kita makan kan, kita makan, kita tengok tak siapa yang buat makanan? Semayang tak semayang, halal tak halal, kita tengok tak? Kita tak perasan. Tiba-tiba yang buat tu kan, ayamnya pun tak halal, maka tiba-tiba kita makan, hati kita semakin gelap. Sembahyang mula-mula khusyuk, lama-lama hilang. Kita tak perasan kan? Sebab apa? Sebab kita tidak duduk dalam proses tarbiyah, nak membersihkan hati kita. Macam mana nak melembutkan hati kita, macam mana nak menghidupkan hati kita. Ini perkara yang kita penting untuk kita faham. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Jadi kuliah saya ni memang saya buat bersiri, tapi bukan bersiri di sini, bersiri di sini, di FB. So kalau siapa nak ikut, tengok FB insyaAllah. Sebab kalau kat sini ni mungkin sebulan sekali kan? Bila nak habis satu tajuk kan, sebulan sekali. So siapa nak ikut kat sini lah, Ustaz Nur Azman itu saya, Ustaz Nur Azman. Jadi insyaAllah saya fokus kepada, sebab kita dah dekat sangat. Dalam masa 6 bulan ni kita kena meningkatkan hati kita, bersihkan hati kita. Kemudian 6 bulan yang kedua kita akan berhadapan dengan macam-macam. Tahun depan macam-macam. 6 bulan yang ketiga kita akan berhadapan dengan satu lagi kesusahan. Dan mungkin kalau ikut perancangan jahat Zionis, perancangan jahat Dajjal, bila kita kaji tengok macam mana mereka buat perancangan tu, dia dah umumkan pun 2025 dia nak habiskan semua. Bukan bunuh orang dah, 2025 dia nak kontrol semua sekali. Ekonomi kita, agama kita dia nak kontrol. Bukan disuruh kita keluar Islam, tak. Dia akan sesatkan kita dengan agama-agama dunia, sehingga kita boleh iktiraf agama lain. Kita tak keluar Islam, tapi kita apa? Iktiraf Hindu sama dengan Islam. Kenapa ini sama? Kalau tak, kamu bergaduh, kamu kata Islam lebih baik daripada Hindu, kamu akan bergaduh. Maka kita kena toleransi bergaduh. Jadi agama pun dia akan sesatkan. Cukup seseorang itu mengatakan Kristian benar, Yahudi benar, Hindu benar, cukup dengan itu akan memurtadkan kita. Cukup dengan itu. Inna dina indallah al-Islam. Agama yang satu-satunya diiktiraf oleh Allah al-Islam. Tiba-tiba kita dah, Hindu pun benar juga, Kristian pun benar juga, maka kita tolak ayat Allah, murtad, keluar daripada Islam. Tapi kita tak perasan sebab kita tak tahu. Jadi dia akan kontrol agama kita, dia akan kontrol ekonomi kita, dia akan kontrol semua sekali. Sebab tu kita kena mulakan proses membina kekuatan iman kita, kefahaman tertentu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita akan boleh berhijrah. Ini tak masuk tajuk hijrah lagi ni, baru masuk tajuk persiapan hijrah. Jadi insya-Allah saya akan buat tajuk ni secara bersiri, insya-Allah. Tapi kalau di sini bulan depan lah pula kan, bulan depan ni dah ni lah kan, dah lama sangat kan, insya-Allah. Jadi siapa yang ajak boleh follow lah, insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak apa yang mampu saya cuba sampaikan. Saya sebenarnya rasa bimbang, saya tak dapat sampaikan apa yang sepatutnya saya sampaikan kerana masa yang terlalu suntuk. Ya, sebab itulah tuan-tuan dan puan, mulai daripada hari ini saya minta satu perkara yang saya sebut pada
tengah hari ini. Syaitan dengan kajian sains dia, mereka telah berjaya membuka portal masuk jin ke alam kita. Syaitan dah berjaya buka. Jangan tanya saya kat mana maklumat ni sebagainya. Sebab tu kita sekarang nampak nak tengok hantu, boleh tengok hantu dalam YouTube ni. Nak tengok hantu kan, senang, tak lama lagi hantu tu nak tengok macam mana, boleh nampak pocong lah apa benda, sebab mereka dah buka. Maka orang beriman, untuk kita memelihara diri kita, antaranya kita kena bina kekuatan cahaya kita. Banyakkan selawat. Selawat apa? Bacalah selawat apa pun. Selawat yang terbaik yang kita baca dalam solat, selawat Ibrahimiyah, itu terbaiklah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikutlah. Nak sebut Sayyidina pun boleh, tak nak sebut pun boleh. Ini khilaf ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, sampai habis. Itu selawat terbaik. Banyakkan selawat. Kalau kita rasa panjang sangat, baca yang ringan sikit. Paling ringan Allahumma salli ala Muhammad, paling ringan lah tu. Ataupun sallallahu ala Muhammad, tu paling ringan. Baca banyak-banyak. Terutamanya bila kita rasa gundah gulana, bila rasa hati kita keras, kita akan perasan. Banyak benda tu berlaku sekarang. Jadi Nabi kita apa? Apabila Dajjal keluar besok, dia akan keluar bersama syaitan yang banyak, jin dan manusia. Dari kalangan syaitan, maka dia akan merosakkan kita sampai ke peringkat nanti bila portal tu dah terbuka. Sekarang dah berlaku dah. Jin tu akan berdiri depan kita, dia akan bercakap dengan pencakap bahasa Quran. Dia akan seru dengan seru bahasa Quran. Dia ada hadis. Berseru bahasa Quran sehingga orang terpegun dengan bacaan ni. Padahal dia syaitan. Padahal dia syaitan, jin. Nanti kita akan nampak besok. Sekarang ni orang tengok sikit-sikit, kecil-kecil. Pocong. Ambil gambar. Oh ni ada gondoro. Ni ada hantu raya. Ada nampak dah. Sekarang ni paranormal dia panggil. Besok tak lama lagi benda tu jadi biasa. Syaitan akan jelma betul itu. Dan Nabi kata satu peringkat, syaitan tu akan membaca ayat-ayat Quran ataupun yang serupa dengan Quran, sehingga dia akan maksud terpukul dengan bacaan tadi, mereka ikut syaitan. Ada hadis. Ini akhir zaman akan menuju ke arah situ. Kalau iman kita tidak jaga, hati kita bersihkan, tak dulu yang tarbiyah, memang kita akan hanyut. Ini saya bimbang. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kita cuba cari ilmu dengan realiti akhir zaman. Tapi bukan tahu aja. Banyak ustaz-ustaz cerita-cerita menakutkan. Kita bukan nak takut-takutkan, kita nak cari solusinya, penyelesaiannya. Ini yang saya sebut ni, penyelesaian. Itu yang kita nak, insyaAllah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita sambung lagi. Kita tangguh dengan kita baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.